Autism ialah gangguan spektrum yang menyebabkan kemerosotan dalam sosial dan juga tingkah laku. Hal ini melibatkan masalah dari segi perkembangan bahasa, tingkah laku serta pertuturan yang melibatkan kanak-kanak. Autism ini juga tidak dapat dikenal pasti hanya dengan melihat secara fizikal. Autism merupakan kecacatan perkembangan yang melibatkan fungsi otak. Bagaimanapun, autism kerap didapati pada individu yang mempunyai masalah dalam pembelajaran. Autism juga terbagi kepada beberapa jenis, antaranya ialah autism awal. Autism awal kanak-kanak adalah autism pada kanak-kanak yang mempunyai gangguan perkembangan pada anak yang gejalanya sudah terlihat seawal umur 3 tahun lagi. Seterusnya ialah sindrom Rett, iaitu gangguan perkembangan yang hanya tertumpu pada kanak-kanak perempuan sekitar umur 6 bulan. Bayi juga akan mengalami perkembangan lambat. Di samping itu ialah gangguan disintegratif masa kanak-kanak, iaitu gejala yang timbul semasa umur 3 tahun. Akhir sekali ialah Asperger Syndrome. Gejala ini lebih tertumpu pada kanak-kanak lelaki yang perkembangan berkomunikasinya tidak terganggu, tetapi kurang berkomunikasi secara bebas. Saya akan menerangkan tentang konsep dan definisi masalah kanak-kanak autism. Autism atau dikenali sebagai autus yang berasal dari perkataan Yunani memberi maksud kepada ketidakupayaan seseorang kanak-kanak dalam memberi atau memahami sesuatu perkara di sekeliling atau di persekitarannya. Menurut Michael, 1990, autism merupakan keadaan yang tertentu yang boleh menyebabkan kanak-kanak menuju ke arah perkembangan yang tidak menentu. Manakala menurut Tivardes 1998 menyatakan bahawa autism merupakan gabungan daripada dua huruf Craig, iaitu out yang bermaksud diri manakala lazim yang membawa maksud orientasi atau keadaan. Oleh yang demikian, autism juga boleh didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang yang tidak biasa dengan dirinya. Seterusnya, autism juga boleh dikenal pasti apabila kanak-kanak tersebut suka untuk menyendiri, berasing, mudah tertarik kepada objek bukan hidup dan juga tidak boleh bertolak ansur di dalam perubahan rutin harian mereka. Selain itu, autism juga ialah kecelaruan di dalam perkembangan otak yang sama dengan disleksia dan mental radiasi. Tetapi, ianya bukanlah kerecatan akal, namun mereka adalah lebih pintar. Kesimpulannya, autism ini boleh dimaksudkan sebagai ketidaksempurnaan dalam perkembangan otak dan tiada kaitan dalam masalah perkembangan emosi. Autism juga ialah di mana satu fenomena yang serius dan akan tetap wujud dalam diri mereka hingga ke akhir hayat. Para pengkaji juga telah mengenal pasti beberapa ketidaknormalan otak yang dihadapi oleh kanak-kanak autism, antaranya ketidakfungsian di dalam struktur natural dan ketidaknormalan biokimia dalam otak. Hello, di sini merupakan faktor-faktor masalah ketidakupayaan kanak-kanak autisma. Autisma mempunyai kecenderungan untuk diwarisi. Sebagai contoh, salah satu daripada ibu bapa yang mempunyai autisma, maka anak yang dilahirkan juga berkemungkinan mendapat autisma. Kedua adalah faktor persekitaran ibu mengandung. Persekitaran ibu mengandung yang mempunyai bahan metal dan asap rokok yang banyak yang akan menyebabkan ibu mengandung menjadi perokok pasif. Bukan itu sahaja, ibu mengandung yang mengambil bahan-bahan terlarang seperti dadah, merokok, minum arak dan mengambil banyak ubat secara berlebihan akan menyebabkan anak yang berada di dalam kandungan menjadi autisma. Seterusnya, ibu mengandung yang mempunyai emosi yang tidak stabil dan memiliki tekanan yang sangat teruk juga menyebabkan bayi yang di dalam kandungannya menjadi autism. Ketika emosi ibu mengandung tidak stabil, maka bayi yang berada di dalam kandungan mempunyai masalah perkembangan sensori. Rubella semasa mengandung juga turut mengundang masalah autisma. Rubella merupakan masalah penyakit yang serius yang akan menyebabkan kanak-kanak menjadi autisma selepas dilahirkan. Erti kata lain rubella adalah penyakit sawan
dan peka. Akhir sekali, ibu bapa yang terlalu mengongkong perkembangan kanak-kanak juga akan menyebabkan kanak-kanak itu menjadi autisma. Ini bukan sahaja semasa ibu mengandung, tetapi penjagaan selepas bayi lahir juga menjadi punca-punca autisma. Ibu bapa yang menjaga anak secara berlebihan, tidak menyuruh kanak-kanak untuk berkomunikasi bersama orang lain, tidak membenarkan anak untuk keluar dari kawasan rumah, kerana ibu bapa takut akan bahaya yang menimpa kepada kanak-kanak. Banyak lagi faktor-faktor penyebab autisma ini. Tetapi, sebagai ibu bapa dan orang dewasa yang baik, marilah kita bersama-sama menjaga kanak-kanak dari autisma. Seterusnya, cadangan, kaedah atau pendekatan kepada kanak-kanak autism. Yang pertama, memberi arahan mudah dan jelas kepada mereka. Contohnya, berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat atau bahasa tubuh. Yang kedua, mengatur rutin harian kanak-kanak autism dengan baik. Contohnya, melakukan aktiviti yang mereka gemari secara berulang-alik. Yang ketiga, mengenal pasti dan cipta permainan kanak-kanak sukai. Contohnya, bola, seni, dan muzik. Yang keempat, memberi respon atau berkomunikasi dengan kanak-kanak autism menggunakan intonasi suara yang lembut. Yang kelima, mengamalkan sistem pujian dan ganjaran secara konsisten semasa mengadakan aktiviti bersama kanak-kanak agar mereka sentiasa melakukan perkara-perkara yang positif. Yang keenam, menggunakan komunikasi alternatif dan juga augmentatif. Kaedah ini membantu kanak-kanak autism untuk berkomunikasi dengan baik serta memudahkan guru-guru untuk berinteraksi dengan mereka. Pelajaran kita pada hari ini ialah terapi seni untuk kanak-kanak khas. Objektif pembelajaran kita ialah pada akhir pengajaran ini, murid akan dapat menghasilkan karya seni secara kreatif dan menggunakan berbagai teknik dan bahan. Selain itu, murid-murid juga dapat berkomunikasi dan bertata susila dengan rakan-rakan yang lain. Akhir sekali, murid-murid dapat membina keyakinan dalam menghasilkan karya seni. Kita akan bermula dalam set induksi yang memerlukan 5 menit saja. Antara isi pembelajarannya ialah guru dan murid bersoal jawab mengenai topik pembelajaran dan menunjukkan beberapa jenis reka bentuk bangle beds yang menarik kepada murid-murid. Antara aktiviti yang terdapat dalam pembelajaran tersebut ialah guru meminta murid-murid untuk duduk di tempat masing-masing. Yang kedua, guru dan murid membincangkan tentang topik pembelajaran hari ini, yaitu menghasilkan bangle beds yang kreatif. Yang ketiga, guru-guru menunjukkan beberapa hasil bangle beds yang menarik kepada murid-murid sebagai rujukan. Yang keempat, guru-guru memberikan bangle beds tersebut kepada murid-murid agar dapat melihat dengan lebih dekat. Yang terakhir, guru-guru meminta setiap murid memberitahu tentang apa yang telah mereka lihat. Seterusnya, langkah yang kedua yaitu memerlukan masa 5 menit. Isi pembelajaran yang terdapat di langkah kedua ini ialah menerangkan cara-cara bagaimana membuat bangle beds dengan menggunakan bahan yang disediakan oleh guru. Aktiviti yang akan dijalankan ialah guru meminta murid-murid datang ke hadapan untuk mengambil beberapa bahan untuk membuat bangle bed. Yang kedua, guru-guru menerangkan cara bagaimana untuk menggunakan bahan-bahan tersebut untuk membuat bangle bed. Yang ketiga, guru meminta murid untuk melihat cara membuat bangle beds dengan penuh tumpuan. Langkah yang kedua yaitu mengambil masa 15 menit saja. Isi pembelajaran yang terdapat dalam aktiviti langkah kedua ini yaitu menghasilkan sebuah bangle beds dengan menggunakan bahan yang diberikan.
Aktiviti yang akan dijalankan ialah guru memberi arahan kepada murid-murid agar membuat sebuah Bengal badge. Yang kedua, guru akan membimbing murid bagaimana cara untuk membuat Bengal badge tersebut. Yang ketiga, guru meminta setiap orang murid membawa Bengal badge yang telah siap ke hadapan. Yang keempat, guru meminta murid untuk menunjukkan hasil Bengal badge yang telah siap ke hadapan kelas. Langkah yang ketiga, yaitu mengambil masa 30 menit, pertandingan menghasilkan hasil karya Bengal badge yang menarik dan kreatif. Aktiviti yang akan dijalankan yaitu guru meminta murid untuk duduk di tempat masing-masing dan memberikan tumpuan. Guru memberitahu tentang pertandingan menghasilkan karya Bengal badge dengan kreatif dan menarik dalam masa 20 menit. Yang ketiga, guru menyediakan bahan-bahan untuk pertandingan Bengal badge tersebut. Yang keempat, guru memberi arahan kepada murid-murid bahwa pertandingan akan dimulai dalam masa yang diberikan. Yang kelima, setelah 20 menit berlangsung, guru meminta setiap murid untuk datang ke hadapan kelas dan membawa Bengal badge yang telah disiapkan. Setelah 20 menit berlangsung, guru-guru meminta setiap seorang murid-murid untuk membawa hasil karya mereka ke depan dan menunjukkannya. Dengan menghasilkan Bengal badge ini, kita dapat menjadikan aktiviti ini sebagai terapi kepada kanak-kanak untuk menghilangkan rasa tekanan. Selain itu, Bengal badge juga dapat meningkatkan karya seni yang ada dalam diri kita dan dapat menurunkan bakat kreativiti dalam menggunakan berbagai teknik untuk mencipta Bengal badge. Seterusnya, aktiviti yang terdapat di acara terakhir ini ialah guru memberitahu pemenang karya seni dan memberikan hadiah tersebut kepada mereka. Yang kedua, guru memberikan ucapan tanya kepada murid-murid karena telah berjaya menghasilkan Bengal badge. Yang ketiga, guru-guru meminta murid-murid menyatakan perasaan mereka tentang aktiviti yang telah mereka lakukan, apa yang mereka perolehi daripada aktiviti ini. Yang terakhir, guru-guru membuat rumusan bersama murid dan menghubung-kaitkan dengan kehidupan seharian. Sejahtera, saya Rafida akan menerangkan pelan lantai dan penerangan tentang sudut persekitaran. Sudut persekitaran pembelajaran dalam bentuk visual untuk kanak-kanak luar biasa di tadika atau pusat jagaan kanak-kanak. Raja 1.1 merupakan pelan lantai untuk kanak-kanak autism. Persekitaran pembelajaran yang betul akan merangkumi teknik pembelajaran yang konsisten di sekolah untuk meningkatkan cara dan pendidikan kehidupan seharian bagi kanak-kanak autism. Teknik pengajaran autis boleh membantu kanak-kanak autism dengan belajar akademik, mengatasi gejala autism, meningkatkan kemahiran bahasa dan komunikasi antara guru, ibu bapa dan rakan-rakan. Kanak-kanak autism memerlukan teknik pembelajaran khusus untuk menangani masalah pembelajaran karena mereka mempunyai banyak masalah untuk memberi tumpuan sepenuhnya ketika pembelajaran dan pengajaran dijalankan. Pada Raja 1.1 telah disediakan ruang bahasa untuk pembelajaran seni dan kreatif, ruang dramatik untuk pembelajaran untuk persembahan pelajar, dan ruang kognitif untuk kanak-kanak autism menjalankan pembelajaran. Semua ruang tersebut adalah persekitaran pembelajaran yang berstruktur. Persekitaran yang berstruktur dapat membantu anak-anak autism untuk memberi lebih tumpuan dan memahami pembelajaran yang lebih baik. Selain itu, bilik rawatan digunakan untuk kanak-kanak autism yang sakit atau perlukan rehat. Hal ini karena kanak-kanak autism tidak sama karenanya dengan kanak-kanak biasa. Apabila mereka sakit ataupun perlukan rehat, mereka perlu tempat yang sesuai dan lebih privasi untuk menenangkan mereka, sementara ibu bapa mereka datang untuk mengambil mereka. Pada Raja 1.1 terdapat ruang menunggu ibu bapa yang bertujuan untuk memudahkan guru menguruskan kanak-kanak autism ketika balik sekolah. Kanak-kanak autism tidak dibenarkan menunggu di luar kelas hingga ibu bapa mereka datang untuk mengambil mereka.
Persekitaran pembelajaran yang elok, berstruktur amat membantu kanak-kanak autism untuk lebih menumpukan perhatian serta suka terhadap pembelajaran karena pengatur yang tersusun dan boleh dikendalikan dengan sempurna. Kesimpulannya, kanak-kanak yang mempunyai penyakit autism adalah tergolong di dalam golongan kanak-kanak yang istimewa. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang bertanggungjawab perlulah memberikan perhatian yang lebih kepada mereka berbanding kanak-kanak normal yang lain. Tetapi, kita juga tidak boleh mengabaikan kanak-kanak normal yang lain. Kita perlulah sentiasa adil dalam mendidik kanak-kanak yang memerlukan bimbingan kita. Kanak-kanak normal yang lain kita perlulah memberi tunjuk ajar yang banyak kepada mereka. Sentiasa bertanya kabar kepada mereka apa yang tidak mereka ketahui dan jika terdapat masalah yang mereka hadapi. Tetapi tidak pula membuatkan mereka stres. Seterusnya, untuk kanak-kanak yang mengidap penyakit autism, banyak aktiviti yang boleh kita lakukan termasuklah aktiviti Bengal Beats. Aktiviti ini sangatlah sesuai kepada mereka. Aktiviti ini boleh dilakukan ketika waktu rehat ataupun pada masa lapang. Aktiviti ini dapat mengeratkan hubungan kanak-kanak autism dengan kanak-kanak yang lain. Oleh itu, kita perlulah sentiasa memberikan perhatian kepada kanak-kanak istimewa ini kerana jika bukan kita, siapa lagi yang akan mendidik mereka sehingga ke Menara Gading. Selain itu, sebagai guru juga, kita adalah orang yang paling rapat dengan mereka selain ibu bapa dan keluarga mereka. Sekian dan terima kasih.